Insentif pengeluaran latex dilancar, tingkat pendapatan dan daya saing pekebun kecil getah. Pangko jadi pulau peruncitan digital pertama negara. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Nur Zamri. Berita wilayah edisi 19 Mac 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan seperti biasa lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor mengisi laporan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Insentif pengeluaran latex IPL dilancar hari ini. Menerusinya, peserta terdiri daripada pekebun kecil getah bakal menerima bantuan sekali beri dalam bentuk input pertanian seperti baja dan racun bernilai RM850 setiap hektar. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Datuk Zuraida Kamarudin berkata, peserta juga akan menerima insentif tunai RM1 per kilogram bagi 100% kandungan getah kering KGK. Sementara itu, koperasi atau pelesen runcit getah yang menyertai program ini pula akan menerima bantuan pembinaan baharu atau tambah baik pusat pengumpulan latex PMG dan alat pengukur kandungan getah kering KGK RRI meter. Ia bagaimanapun tertakluk kepada syarat yang dipersetujui. Penggunaan RRI meter antara lain dapat membantu pekebun kecil dan industri mendapatkan ketepatan dalam menentukan KGK yang akan menentukan harga bagi aktiviti urus jual beli getah di peringkat lapangan. Secara tidak langsung, RRI meter dapat mengawal dan membendung sebarang aktiviti manipulasi oleh dan ketirisan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Program insentif pengeluaran latex dilaksana bertujuan meningkatkan pendapatan dan daya saing pekebun kecil getah dengan memberi galakan untuk beralih kepada penghasilan susu getah latex berbanding getah sekerap. Kajian komprehensif akan dilaksana bagi mencari solusi jangka panjang menangani isu di kawasan Felda seluruh negara. Ia termasuklah isu berkaitan perumahan generasi baharu, peluang pekerjaan dan aktiviti ekonomi di kawasan Felda yang kurang memberasangkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, kajian dilaksana Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dijangka bermula Jun ini. Ia selari hasrat mentransformasi kawasan Felda menjadi lebih moden dan progresif. Seterusnya memberikan peluang kepada lebih banyak aktiviti ekonomi dan pekerjaan kepada warga Felda. Jadi kita akan buat kajian menyeluruh tentang hala tuju Felda, khususnya dalam memastikan model ini lebih lestari. Model ini lebih berkesanlah dalam usaha kita untuk memastikan Felda terus mara ke hadapan. Umpamanya peluang-peluang perniagaan dan peluang pekerjaan di kawasan Felda, apabila peluang-peluang itu ada tetapi tak seberapa, maka kita dapati penghijrahan berlaku secara besar-besaran. Warga generasi kedua Felda ini ada yang berjaya yang keluar daripada kawasan Felda jadi profesional, ada perniagaan tokoh-tokoh. Ya, kita sudah maklum bahawa generasi kedua ketiga Felda ini ramai yang berjaya. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan projek infrastruktur pelancongan di Bukit Salur, Celi, Kelantan. Pulau Pangko menjadi pulau peruncitan digital pertama negara di bawah program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan REDAI. Tujuannya bagi membantu peniaga kecil supaya tidak ketinggalan dalam dunia digitalisasi perniagaan dengan melibatkan diri menerusi model baharu perniagaan secara digital. Setakat ini, 61% daripada 741 peniaga di Pulau Pangko telah berdaftar di bawah program REDAI.
Ready di Pulau Pangkor ini adalah pulau pelupur digitalisasi ready di Malaysia lah. Jadi di sini ada jumlah peniaga sekarang saya ada fahamkan 741. Jadi setakat ini jumlah yang daftar dengan ready sudah mencapai sampai 451. Jadi 60% lah, 61% sehingga 18 Mac ini. Ini adalah boleh dikatakan perkembangan yang baiklah. Mereka ini bersama dalam kita menjayakan inisiatif digitalisasi secara cashless transaksi nanti. Bagi merancangkan usaha tersebut di Pulau Pangkor, Kementerian Menerusi Sekretariat Perdagangan, Pengedaran dan Industri Perkhidmatan SPIP akan memberi insentif RM20 kepada 500 orang pengguna untuk ditebus menerusi aplikasi e-wallet terpilih. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan memperkasa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerusi perolehan aset baharu. Tambahan aset diperlukan bagi memastikan operasi menyelamat dapat dilaksana dengan lebih baik dan berkesan ketika bencana termasuk banjir. Permohonan peruntukan tambahan telah dikemuka kepada Kementerian Kewangan pada Januari lalu. Menterinya Datuk Seri Rizal Naina Merikan berkata antara aset diperlukan adalah bot, helikopter dan boya kawalan jauh. Saya dah berjumpa dengan Datuk Mustafa Mohamad dan saya dah kemukakan permohonan untuk kita buat perolehan aset-aset kebombaan yang jauh lebih tinggi. Selain dari penambahan aset yang sedia ada, aset marine, ada yang orang kata bot pun macam-macam jenis bot. Aset-aset yang dianggap sebagai sophisticated, macam saya sebut tadi ya, macam remote buoy. Remote buoy ini adalah remote pelampung. Ada tempat-tempat yang tak boleh dicapai dan remote tu dia boleh datang dengan cepat. Macamlah kata di tengah laut kalau ada berlaku kelemasan, nak berenang di sana lambat, tapi remote will go first. So ini semua benda-benda yang kita lihat yang digunakan di seluruh dunia dan juga dengan negara maju yang mungkin kita nak guna pastikan, nak tingkatkan kesiapsiagaan. Demikian juga kegunaan aset udara. Pembelian aset udara tambahan yang boleh menjadi tampungan, yang boleh mengangkat angkutan yang jauh lebih berat. Aset seperti helikopter. Waktu ini banyak membantu. Dulu waktu banjir baru ni banyak yang jadi pulau yang terputus jalan hubungan. So satu-satunya mode of hubungan yang boleh pergi adalah helikopter. Dan ada juga digunakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi yang berlaku bila mana berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. 327 lokasi runtuhan cerun di jalan-jalan persekutuan akibat bencana termasuk banjir dan tanah runtuh telah dikenal pasti. Kebanyakan membabitkan jalan persekutuan di Negeri Sembilan, Selangor dan Perak selain negeri-negeri Pantai Timur. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerja-kerja baik pulih telah sedang dan akan dilaksana membabitkan peruntukan lebih RM400 juta. Ada yang dah siap, ada yang masih dalam pembinaan, ada yang dalam perancangan. Mengikut berapa keseriusan keruntuhan tersebutlah. Ada yang berskala besar, ada yang berskala kecil. Yang kecil itu sebahagiannya dah siap. Yang sederhana dalam perancangan dan yang sebesar itu mungkin memerlukan lebih banyak masa untuk kita selesaikan. Antara lokasi runtuhan cerun berskala besar dan serius termasuk di Cameron Highlands, Cerantud, Kuala Lipis dan Bentong di Pahang, juga Kuala Kelawang dan Genting Peras di Negeri Sembilan dan Simpang Pulai Perak. Setiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sebenarnya dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya Parlimen Peraturan nak mencelah beritahu saya. Ya. InsyaAllah saya benar. Saya akan bagi yang amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. tarik balik kenyataan itu.
Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand akan dipertingkat. Ia termasuk mengadakan rondaan lebih kerap bagi mengekang sebarang insiden pencerobohan menjelang pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April ini. Polis Kelantan juga akan memperkukuh kesiapsiagaan anggotanya untuk menguatkuasa peraturan berkaitan. Jadi dikuatiri ada setengah-setengah cuba nak meretas sempadan secara melalui sempadan haram. Jadi sebagai amaran jangan mengambil kesempatan menggunakan pengkalan haram ataupun merentas sempadan dengan tidak mematuhi SOP. Kerana polis sentiasa berada di mana-mana. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis penutup Fund Ride sempena peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, Datuk Syafi'in memaklumkan polis masih menyiasat punca sebuah kereta dinaiki 2 lelaki yang terbabas dan melanggar pagar hadapan Balai Polis Bukit Yong, Pasir Putih malam tadi. Melanggar sama ada memandu laju ke ataupun apa situasi. Jadi dia baru keluar daripada hospital, insyaAllah pegawai penyiasat akan ambil statement. Kemalangan pukul 11 malam itu mengakibatkan bahagian hadapan kenderaan terbabit remuk teruk. Pemandu dan penumpangnya pula cedera pada bahagian hidung dan pinggang. Sindiket memproses dan menjual air ketum di sekitar Bentong Pahang tumpas. Ketua Polis Bentong, Superintendent Dalam Muhammad Kahar memaklumkan ia susulan penahanan seorang lelaki dalam serbuan di sebuah kedai dekat Cegar Medang Khamis lalu. Turut dirampas 46.5 kilogram daun ketum serta 109 bungkus air ketum, juga tong ais dan alat penimbang. Nilai rampasan dianggar lebih RM3,400. Suspek warga tempatan berusia 24 tahun mengaku bekalan daun ketum terbabit diperoleh daripada seorang lelaki dari Mentakap Temeloh pada harga RM30 untuk 10 kilogram. Dia menjadikan sebahagian belakang premis yang disewa sebagai tempat memasak dan membungkus air ketum sebelum dijual kepada kenalan terdekat dengan harga RM10 sebungkus. Sindiket dipercayai bermula sejak akhir tahun lalu. Sukan aksi Liga Premier yang berlangsung di Stadium Ceras Kuala Lumpur, Kelantan FC mencatat kemenangan kedua musim ini selepas menang tipis 1-0 menentang skuad projek FAM MSN. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Rizal Zamri Yahya berada di puncak Liga selepas mengumpul 6 mata. Dalam perlawanan tersebut, Kelantan FC bermula garang mencipta beberapa peluang penjaringkan gol pada separuh masa pertama. Namun ketangkasan penjaga gol skuad projek FAM MSN Nabil Ashraf berjaya menyelamatkan pasukan daripada dibolosi. Gol Kelantan FC hadir pada minit ke-47 menerusi tandukan pemain import Nixon Kulherme yang gagal diselamatkan Nabil Ashraf. Tamat perlawanan Kelantan FC 1, skuad projek FAM MSN 0. Antara intipati lintas langsung dari Johor, perkembangan pelaksanaan program Perantis Iskandar dan reaksi masyarakat menjelang pembukaan semula sempadan negara. Perincian lanjut kita bersama Nur Akila Arba'in. Silakan Akila. Baik, terima kasih Nurul. Setakat ini, 34 individu yang menyertai program Perantis Iskandar dengan konsep Perantisship telah mendapat pekerjaan, manakala 52 individu lagi masih menjalani latihan.
Konsep Apprenticeship dilaksana EduCity bermula Disember lalu bertujuan menyelesaikan masalah ketidaksepadanan pekerjaan dalam golongan belia yang mencari pekerjaan di Johor. Ia mengguna pakai pendekatan perantisan dan latihan praktikal bagi memenuhi keperluan industri. Jadi sekarang 34 orang perantis telah menamatkan program dan sudah mula bekerja. Buat masa sekarang, semua yang masuk program dah semua mendapat pekerjaan, terutama daripada segi AI programmer lah, yang kami mulakan. Jelas beliau lagi, 12 program peningkatan kemahiran baharu sedang dirangka EduCity. Ia membabitkan pekerjaan dalam era revolusi industri 4.0, antaranya artis kesan khas, juruteknik ultrasonik, juru animasi 2 dimensi dan pakar analisa data. Konsep apprenticeship dijangka diperluas ke negeri-negeri lain menjelang Julai ini. Pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April ini memberi sinar harapan baharu kepada rakyat termasuk golongan peniaga. Inisiatif tersebut berupaya membantu mereka menjana pendapatan lebih tinggi susulan kehadiran pelancong yang dijangka meningkat. Untuk itu, Kerajaan Persekutuan dan Negeri disaran mempergiat aktiviti promosi lokasi dan produk pelancong menjelang pembukaan semula sempadan negara. Pendedahan mengenainya sangat penting bagi menarik kehadiran pelancong asing. Dan kita yakin yang sebenarnya semua kawasan yang popular dan yang mungkin yang baru berniaga, sebab sekarang semua dah viral, akan mendapat impak yang besar. Dan ini memang sangat membantu peniaga dan secara tidak langsung meningkatkan ekonomi peniaga kecil hinggalah yang besar. Harapan sudah pastinya kita mengharapkan kelancaran ekonomi setempat tu dapat dirancangkan lagi setelah dibelenggu selama 2 tahun Perintah Kawalan Pergerakan dengan COVID-19. Festival Kraft Kebangsaan 2022 dijangka merekodkan nilai jualan RM100,000. Pengarah Kraft Johor, Muhammad Rizwan Misran optimis sasaran itu mampu dicapai memandangkan festival itu diadakan secara fizikal tahun ini. Festival bermula Selasa lalu hingga 27 Mac berlangsung di Bukit Indah, Johor Bahru. Selain platform fizikal, 25 usahawan kraft terlibat turut menawarkan produk dan perkhidmatan masing-masing secara dalam talian. Bagi pandangan saya, produk kraft ini masih lagi menjadi tumpuan dan juga mendapat permintaan yang tinggi daripada masyarakat yang meminati kraft. Walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19, kita walaupun tidak dapat kita buat secara fizikal, tetapi kita buat secara online. Jualan kraft ini secara online dan masih ramai lagi peminat kraft mendapatkannya secara online. Pelbagai aktiviti disedia untuk pengunjung festival, antaranya melukis dan mewarna batik. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Johor. Laporan lain dalam Berita Wilayah, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Akila atas perkembangan itu. Akta Pemeliharaan Hidupan Liar akan dikuatkuasakan dengan peningkatan kadar denda maksimum RM500,000 kepada RM1 juta mulai Jun ini. Tujuannya membendung jenayah hidupan liar dan tindakan terhadap individu atau pemburu haram yang mengiklankan hidupan liar dalam talian. Ketua Pengarah Perkhidmatan Dato' Abdul Qadir Abdul Hashim berkata, pendekatan memasang perangkap turut diambil bagi melindungi haiwan terbabit. Kita lebih kepada kita pasang perangkap dan kita buat engagement. Tak kira lah sebab ada gajah ke, harimau ke, apa, kita buat engagement dengan produk setempat lah, macam mana nak mengatasi benda-benda ni, apa benda khidmat nasihat yang kita buat. Sementara itu, 356 individu ditahan dalam 39 operasi OBK yang dijalankan sejak 3 tahun lalu. Manakala 2,038 jerat hidupan liar berjaya dimusnahkan dengan nilai sitaan RM36.45 juta. Daripada jumlah tersebut, 187 kertas siasatan turut dibuka.
Penampilan istimewa dua maskot di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sihat Healthcare Centre Seremban 2 menceriakan kanak-kanak yang menerima vaksin COVID-19. Maskot Mr. P dan Tony Tiger menjadi tanda sokongan terhadap usaha Kementerian Kesihatan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Menurut Pengarah Urusan Sihat Healthcare Datuk Dr. Loh Chin Yeng, PIC Kids penting kerana kanak-kanak berhadapan risiko dijangkiti wabak. Ia juga persediaan awal sebelum sesi persekolahan dibuka Isnin ini. Because children needs to go to school. We cannot be keeping them at home trying to do online classes and they cannot learn effectively and with no social interaction. It's not good for the development of the children. So the main path for them to keep them safe is to vaccinate them, and after vaccination they are protected. At least then we can allow them to safely go to school and reduce all the school clusters. Menyentuh kehadiran maskot Kilog Asia Produk Sendirian Berhad Kilog, katanya ia tindakan positif bagi mengurangkan tekanan terhadap kanak-kanak yang hadir menerima suntikan. Janji untuk hadir majlis convocation bersama kakaknya tidak kesampaian apabila Muhammad Nafis Ahmad Nahar maut dalam kemalangan jalan raya pada 20 Jun 2020. Mengimbas detik itu, Nur Inani Husna Ahmad Nahar berkata, Majlis Convocation College Komuniti Melaka 2022 sepatutnya menjadi kenangan indah buat mereka. Namun Nur Inani Husna, pelajar sijil Culinary College Komuniti Bukit Beruang, tetap gagahkan diri hadir convocation berkenaan. Beliau memberitahu arwah adiknya adalah pelajar Kolej Komuniti Selandar dalam jurusan sijil lanskap. First memang dia masuk belajar dulu daripada saya, dia masuk dulu. So dia kata tak sabarlah kak nak sama-sama konvo. Lepas tu selama beberapa bulan dah habis dia intern, bulan 6 tu dia pergi. So dapat khabar untuk convocation ni, saya sedih lah sebab tak dapat sama-sama konvo dengan dia. Sementara itu, Muhammad Zulhilmi Abdul Rahim, pelajar Kolej Komuniti Masjid Tanah, dinobatkan sebagai penerima anugerah khas. Beliau yang mengambil jurusan sijil asas lanskap mengalami masalah pendengaran sejak berusia 3 tahun. Macam itulah, semua orang rasa macam tu. Tinggal lagi dalam peringkat macam ni, kita kena fikirkan positif. Untuk apa? Untuk depan. Saya pun tak sangka sebenarnya. Baru 2 minggu sebenarnya saya ni dihubungi oleh pihak Kolej Komuniti. Dia kata Zulhilmi ni, dia kata sepatutnya tak payah datang pada 20 bulan keesokan sebab dia ni dia ada anugerah cemerlang. Mereka ditemui selepas Majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Melaka 2022 di Melimau yang disempurnakan Esko Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri VP Shanmugan. Seramai 1,395 graduan melibatkan 2 program diploma dan 14 program sijil diraikan. Baik saudara, fokus dari Sabah petang ini, projek penanaman kelapa berimpak tinggi bakal menyumbang 1.2 bilion ringgit setahun. Perinciannya kita langsung bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Silakan Anne. Baik, Nurul. Projek penanaman kelapa berimpak tinggi yang dibangunkan Linako Resources Sendirian Berhad di kawasan seluas 2,000 hektar di daerah kecil Paitan bakal menyumbang 1.2 bilion ringgit setahun kepada ekonomi Sabah. Kerajaan negeri akan memegang 30% kepentingan dalam projek bernilai 400 juta ringgit itu yang bakal menyediakan 4,400 peluang pekerjaan apabila beroperasi sepenuhnya pada 2026.
berucap pada majlis pelancaran ladang kelapa Linako di tapak ladang tersebut di Paitan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan rasa gembira kerana memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani antara Kerajaan Negeri dan Linako Resources Sdn Bhd untuk membangunkan industri berasaskan kelapa Sabah pada Mac tahun lepas akhirnya menjadi kenyataan. Menurutnya, Linako Resources melabur sebanyak 200 juta ringgit untuk penanaman kelapa hasil tinggi dan 200 juta lagi untuk kemudahan pembuatan berasaskan kelapa. Tambah beliau, sektor pertanian merupakan satu daripada 3 teras utama inisiatif pelaburan Sabah Maju Jaya SMJ, justru sebanyak 561.81 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan pertanian dalam belanjawan negeri tahun ini. Katanya Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS komited untuk meningkatkan pelaburan dan berjaya membawa masuk 3 pelaburan utama termasuk Linako ke Sabah. 2 lagi pelaburan utama di bawah inisiatif SMJ ialah Kilang Kerajang Tembaga SK Nexilis dan loji pembuatan kacak solar kumpulan Kibing di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Hadir sama timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung dan Pengarah Eksekutif Linako Jo Ling. Penduduk pedalaman di Keningau menyambut baik kebenaran pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000 yang diluluskan kerajaan pada Rabu. Usaha itu dapat membantu mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 melalui perbelanjaan terancang sekaligus dapat meneruskan kehidupan. Bagus juga nih kas keluar 10.000 simpanan ini kalau dia perancangan yang betul lah. Saya pikir pun semua orang buat pengeluaran uang tunai 10.000 itu pun mungkin orang sudah perancangan. Bagi mereka yang sudah lama bekerja tetapi sudah pun tidak bekerja kan, bisa kata di kampung-kampung, jadi mereka boleh mendapat manfaat ini untuk digunakan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka lah. Bilangan yang orang-orang terkesan tentang perbelanjaan ke apa-apa bisnis kan, jadi mereka banyak terkesan, jadi saya setuju sangat-sangatlah. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkur, Datuk Robert Tawik menghargai keprihatinan kerajaan yang membenarkan pencarum yang ingin mengeluarkan caruman KWSP mereka untuk kelangsungan hidup setelah terkesan dengan pandemik COVID-19. Jangan kita sia-siakan yang kerajaan telah pun memberikan kebenaran untuk mengeluarkan 10.000 ini di caruman KWSP, kita gunakanlah sebaik-baiknya. Dan kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun menasihati pencarum untuk membuat pertimbangan sewajarnya sebelum melakukan pengeluaran tersebut. Jika sebelum ini persoalan berhubung pemberian vaksinasi kepada kanak-kanak diutarakan, kini ia sedang dilaksana bagi yang berusia 5 hingga 11 tahun melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids. Hampir semua pusat pemberian vaksin PPV terlibat termasuk PPV Offside di dalam pusat beli belah sekaligus memudahkan para ibu bapa mengambil peluang membawa anak-anak apatah lagi ketika musim cuti sekolah ini. Ikuti tinjauan dilakukan wartawan Serina Olivia Chang. Bertemu dengan pakar dan pegawai perubatan yang bertugas di PPV One Borneo, mereka sempat menceritakan impak signifikan program ini yang dijalankan secara holistik tanpa mengira latar belakang termasuk warga asing. We want to assure them is very safe and also want to encourage their kids to come for the vaccination before the new school year on the 1st of April because we want to minimize the infection and also to avoid any cluster in the school.
sejak 4 Februari lagi sampai 31 Mac. Macam kita punya sambutan agak kurang lah. Kita menggalakkan orang ramai untuk datang pergi PPV untuk dapatkan booster diorang, dan juga kalau boleh dalam masa cuti sekolah ni ibu bapa galakkan bawa anak-anak sekali datang turun padang pergi PPV untuk dapatkan diorang punya vaccination lah. Orang awam juga memberi reaksi positif dengan pelaksanaan program vaksinasi melibatkan pelbagai peringkat bagi memastikan negara mampu bergerak keluar daripada kemelut pandemik. Untuk kita punya diri sama dengan keluarga lah, untuk pencegahan kita dengan tu virus. Kalau boleh jangan tunggu lama-lama lah. Ya, datang ambil vaksin ni, dos penggalak. Booster Pfizer. Saya cakap pada kawan-kawan yang belum ambil tu, sekiranya yang belum, kita patuhilah undang-undang. Kau sih ya duit tak liao mah, tak liao okey lah to prevent 那个病是不是？谢谢那government啦，给我们打那个 booster to prevent 那个病啦，那 COVID 啦。 Berbalik kepada PKITS, pakar perubatan kesihatan awam merangkap Ketua Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman memberitahu, kira-kira 60,000 kanak-kanak di daerah Kota Kinabalu layak divaksinasi. Ketika ini, dianggarkan hanya 17.50% telah mendapatkan suntikan. Saya menyeru kepada ibu bapa di luar sana untuk membuat keputusan yang betul dengan membenarkan anak-anak anda menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi melindungi anak-anak kita daripada jangkitan COVID-19. Beliau menegaskan pentingnya kanak-kanak divaksinasi memandangkan statistik menunjukkan rekod kanak-kanak dimasukkan dalam bilik kecemasan berkaitan COVID-19 adalah tinggi kerana tidak mendapat suntikan vaksin. Ikuti laporan siri 2 bersama ibu bapa dan anak-anak ketika mendapatkan suntikan vaksinasi dengan ragam dan karena mencuit hati. Laporan Sri Nalvia Chong, RTM. Satu memorandum kolaborasi MOC ditandatangani antara Perbadanan Nasional Berhad PERNAS dan Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah DIDR di Kota Kinabalu. Ia bagi membantu usahawan kecil Bumiputera dan bukan Bumiputera di Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 selain menggalakkan usahawan industri kecil dan sederhana IKS menceburi bidang perniagaan berlandaskan sistem franchise dan pra-franchise. PERNAS diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur, manakala DIDR diwakili pengarahnya Tiu K. Yue. Majlis menandatangani MOC ini turut disaksikan Pengerusi PERNAS Datuk Zakaria Muhammad Idris. Bercakap kepada pemberita, Datuk Zakaria memaklumkan menerusi kolaborasi berkenaan, usahawan IKS akan menerima bimbingan menerusi projek Be Your Own Boss BYOB dan bantuan geran RM400,000 yang dikenali sebagai bantuan IKS. Ia dijangka memberi manfaat kepada 20 usahawan di negeri ini. Semenanjung kita lebih daripada angka yang kita beri di negeri Sabah ini. Dan untuk pengetahuan, kita sedang menerokai di negeri Sabah ini supaya kita boleh bersama-sama dengan peniaga-peniaga atau usahawan di Semenanjung untuk memberi peluang kepada peniaga-peniaga kita negeri Sabah. Projek BYOB menawarkan 2 program iaitu program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent untuk wanita dan program Young Entrepreneurship Engagement Talent untuk belia. Menerusi projek tersebut, usahawan berpeluang mengikuti latihan berstruktur, padanan perniagaan, pembiayaan dan pemantauan perniagaan selama 6 bulan. Markas Wilayah Laut 2 Mawila 2 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terus komited meningkatkan kewaspadaan di perairan Sabah Timur susulan pembukaan sempadan negara 1 April ini. Usaha itu sekaligus bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin. Panglima Mawila 2 Pangwila 2 Laksamana Muda Datuk Roslan Muhammad Yunus berkata, tugasan rondaan di kawasan perairan berkenaan terus dilaksana dari semasa ke semasa. Kita perlu lebih waspada
kan, sebab apabila sempadan dibuka itu akan lebih banyak kedatangan orang dari luar kan. Jadi kita memang perlu lebih meningkatkan lagi kita punya kewaspadaan itulah. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jiwa Murni Mawila 2 sempena Hari Ulang Tahun TLDM ke-88 di Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya di Sandakan. Mengenai program ini, Datuk Roslan berkata, ia merupakan inisiatif mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara warga The Navy Pupil dengan komuniti setempat, antaranya melalui khidmat masyarakat. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak dan semoga perkara ini akan berlanjutan bukan saja daripada pihak TLDM sendiri tapi daripada pihak-pihak luar yang lain yang boleh mau mengambil bahagian untuk membantu kerja di sini. Ketika ini, institusi Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan mempunyai 16 pelajar yang beroperasi sejak 1975. Program Jiwa Murni berlangsung selama 3 hari bermula Khamis lalu, melibatkan kerja-kerja mengecat, selenggaraan dan pembersihan kawasan sekitar taman didikan tersebut. Baik, sekian paparan dari Sabah, keluarga Malaysia. Lengkapkan vaksinasi dan dos penggala anda. Dengan itu, saya Enesia Dolas kembali bersama Nurul Zamri di Angkasa Puri. Silakan, Nurul. Terima kasih, Anne, atas perincian itu. Sebelum ke Sarawak, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti diramalkan, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di sebahagian besar utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Buat masa kini, hujan sedang berlaku melibatkan di utara di negeri Perak, pedalaman di negeri Kedah, keseluruhan negeri Kelantan, begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Terengganu. Di negeri Johor, buat masa ini juga mengalami hujan beserta ribut petir di satu tempat melibatkan daerah di Pontian. Di Kota Tinggi, maafkan saya. Baik. Bagi negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia, buat masa ini Alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah. Di Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan. Begitu juga di negeri Pulau Pinang dan juga Perlis, buat masa ini tiada hujan yang berlaku. Baik, keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Kalau semenanjung hujannya kurang, maafkan saya. Tetapi di negeri Sabah dan Sarawak buat masa kini mengalami hujan yang agak lebat di kebanyakan bahagian. Hujan beserta petir kini sedang berlaku melibatkan sebahagian besar di bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Di negeri Sarawak pula hujan beserta petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Limbang, Miri, di bahagian Kapit, Seri Aman, Betong, Sibu, Sarike dan juga di bahagian Kuching dan Samarahan. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi semenanjung, hujan yang berlaku di utara dan juga pedalaman kita jangkakan juga boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan menjelang ke esok pagi, insya-Allah tiada hujan akan berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di pesisir pantai di negeri Pahang. Begitu juga di negeri Sarawak tiada hujan yang akan berlaku kecuali di pesisir pantai melibatkan bahagian Tawau dan juga di pesisir pantai bahagian Bintulu dan juga Mukah di negeri Sarawak. Bagi kawasan perairan, buat masa kini Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara. Kenapa? Kerana buat masa kini terdapat satu sistem tekanan rendah di bahagian utara Sumatera ini. Dan harus diingatkan, keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan reks laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 22 Mac 2022. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebelum pisah kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saudara, lintas langsung dari Bumi ke Nyalang hari ini antara lain membawakan perkembangan pelaksanaan program Jualan Keluarga Malaysia PKJM di Sarawak. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya Nurul, bekalan keperluan asas sepanjang pelaksanaan program Jualan Keluarga Malaysia di negeri ini adalah stabil dan mencukupi. Itu jaminan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak. Tapi sebelum itu, kita akan memperincikannya. Kita ke berita utama. Peperangan Rusia-Ukraine memberi kesan terhadap komoditi kelapa sawit negara. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata ini berikutan peralihan permintaan dunia daripada komoditi minyak sayuran seperti soya dan bunga matahari kepada minyak sawit. Menurut beliau, peperangan tersebut memang memberi kesan terhadap negara, namun setakat ini kesan tersebut menyebelahi Malaysia dengan harga minyak sawit kini menjadi harga paling tinggi di dunia untuk minyak sayuran. Ada rahmat di sebalik kejadian tersebut di mana apabila kejadian itu berlaku, harga sawit menjadi harga yang paling tinggi dalam dunia sekarang ini untuk minyak sayuran. Selama ini belum ada dalam sejarah harga sawit adalah harga minyak sayuran yang paling tinggi. Dia tidak boleh melawan minyak soya, minyak bunga matahari dan sebagainya. Katanya trend tersebut akan berterusan kerana peningkatan harga baja dilihat akan meningkatkan kos penanaman komoditi lain. Jelasnya peperangan di Rusia yang merupakan salah satu negara pengeluar komponen untuk membuat baja nitrogen fosforus dan kalium NPK sememangnya memberi kesan kepada peningkatan harga baja yang seterusnya menjejaskan kos pengoperasian ladang terutama komoditi minyak sayuran seperti soya dan bunga matahari. Sebaliknya, situasi tersebut tidak melibatkan komoditi kelapa sawit yang dilihat mempunyai kecekapan lebih tinggi daripada minyak-minyak lain. Datuk Willy menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jelajah Agri Komoditi #Keluarga Malaysia memperkasa komuniti wanita dalam sektor agri komoditi koko di Tengbukap di Siburan, Serian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak beri jaminan bahawa bekalan keperluan asas sepanjang pelaksanaan program Jualan Keluarga Malaysia PJKM di negeri ini adalah stabil dan mencukupi. Pengarahnya Datuk Stanley Tan berkata ini termasuk bekalan untuk penduduk di kawasan luar bandar agar mereka juga dapat menikmati harga barangan asas yang ditawarkan dengan lebih murah. Jelas Datuk Stanley, pihaknya juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain, antaranya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan rakan-rakan strategik sektor peruncitan lain bagi melancarkan program berkenaan di negeri ini. Panjang program kita ni dan untuk musim perayaan yang akan datang, kita mendapat feedback yang baiklah daripada mereka bahawa semua bekalan ayam, telur dan ikan dan sebagainya mencukupilah sepanjang bulan ini dan akan datang. Dan setakat ini kita tidak mendapat lagi aduan lah berkaitan dengan kekurangan bekalan yang seperti sebelum inilah. Datuk Stanley Tan berkata demikian pada sidang media selepas membuat walkabout program Jualan Keluarga Malaysia di sebuah pasaraya di Kuching. Program serupa turut diadakan serentak di Stampin, Batu Kawah, Beluru, Sarike dan Engkelili dan Lubuk Antu mulai hari ini hingga esok. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan mengeluarkan prosedur operasi standard baharu dalam masa terdekat sebagai persediaan pembukaan pintu sempadan selari dengan peralihan fasa endemik pada 1 April depan. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi JPBN, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, JPBN kini sedang merancang logistik dan strategi untuk membolehkan sempadan dibuka.
Justru beliau terus menyeru rakyat negeri ini untuk mengambil dos lengkap sebagai pelindung diri untuk menjalani hidup dalam norma baharu. Setakat ini katanya terdapat 208,486 rakyat Sarawak yang layak tetapi masih belum melengkapkan vaksinasi. Tambahnya Sarawak adalah salah satu negeri yang berprestasi tinggi di Malaysia yang telah mencapai kadar vaksinasi dos penggalak yang sangat tinggi. Sehingga 16 Mac lepas Sarawak telah memberikan dos penggalak kepada 80.4% daripada populasi yang layak iaitu 18 tahun dan ke atas. Mereka yang diberi dos penggalak termasuk kumpulan dalam kategori berisiko tinggi iaitu yang mempunyai komorbid 84.7%, orang kurang upaya 80.6%, pekerja penjagaan kesihatan 95.7%, manakala warga emas 85.5% dan penerima vaksin Sinovac 82.3%. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada makan malam sempena National Conference on Dayak Women 2022, Dayak Women Making a Difference di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK mempelbagaikan strategi dan pendekatan tertentu dalam usaha menggandakan kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Sebaik sahaja sempadan negara dibuka bermula 1 April ini. Menteri berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu kementerian baru-baru ini telah berjaya membina acara mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE yang akan menarik kira-kira 7,000 peserta dari Dubai yang dijangka berlangsung Julai nanti. Beliau menjelaskan menerusi acara seperti MICE, ia akan membantu penggiat industri pelancongan mewujudkan pelbagai acara bagi menarik lebih ramai kedatangan pelancong ke dalam negara. Di bawah kita punya strategi sekarang ini, kita insya-Allah kita menggunakan pendekatan tertentu. Terutama sekali kita ada MICE, Business Events. Business Events akan membawa seramai-ramainya dari keluar negara. Langkah ini katanya akan membantu pihak MOTEK untuk mencapai sasaran kemasukan kira-kira 2 juta pelancong asing ke Malaysia pada tahun ini dengan pendapatan berjumlah 8.6 bilion ringgit daripada pelancong yang mengunjungi negara ini. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada media selepas merasmikan kampus satelit Institut Kraf Negeri Sarawak di Kuching. Mengenai pelancong domestik pula, beliau optimis dan mahu penggiat industri tempatan meningkatkan dan menaik taraf kualiti produk pelancongan seperti infrastruktur yang baik bagi menarik kedatangan pelancong bukan sahaja dari kawasan setempat, malah pelancong luar negara. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melalui Markas Wilayah Udara 2 bersama agensi-agensi pasukan keselamatan awam akan melaksanakan latihan mencari dan menyelamat Wilayah Udara 2 2022 atau SAREX AR2 di sekitar kawasan Kuching, Kota Semarahan dan Santubong, Sarawak bermula 21 hingga 20 Mac. Dalam kenyataan media, TUDM hari ini memaklumkan SAREX AR2 merupakan latihan yang julung kali diadakan melibatkan kerjasama antara pihak TUDM bersama agensi-agensi awam di Sarawak. Objektif utama latihan yang akan dilaksanakan di fasa laut dan fasa darat tersebut adalah untuk memperkasakan koordinasi antara agensi dalam melaksanakan misi cari lamat di wilayah udara 2 yang merangkumi Sarawak, Sabah dan Labuan. Menurut TUDM, latihan tersebut juga untuk pengoperasian Military Rescue Sub-Center East sebagai agensi yang bertanggungjawab mengatur dan mengawal misi cari lamat di wilayah udara 2 serta mengekalkan kompetensi dan kemahiran pegawai dan anggota yang terlibat di dalam misi cari lamat. SAREX AR2 bakal melibatkan pengoperasian pesawat TUDM, pasukan gerakan udara Sarawak dan juga pesawat dari Hornbill Skyways yang akan melaksanakan penerbangan rendah. Selain itu, pengoperasian aset maritim pula melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Marin, Sarawak Coast Guard dan Jabatan Perikanan di sekitar perairan Santubong sepanjang latihan tersebut berlangsung. Sehubungan itu, TUDM ingin memaklumkan kepada orang ramai agar tidak cemas dan risau jika melihat pesawat-pesawat udara daripada pelbagai agensi melakukan penerbangan taktikal maupun aset-aset maritim di dalam tempoh latihan dilaksanakan.
Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Vanessa atas perincian itu. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan, tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula MySejahtera MySJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Baik saudara, ini berita yang baru kami terima. Kabar gembira untuk rakyat Malaysia. Kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum baharu RM1,500 sebulan di seluruh negara mulai 1 Mei depan. Perdana Menteri berkata langkah tersebut bagi membantu rakyat, terutama golongan B40 menepani kenaikan kos sara hidup. Kos sara hidup semakin meningkat. Ini akan menekan golongan 40. Saya mendengar perbahasan yang dibawa oleh para perwakilan dan keluhan rakyat di luar sana. Justru hari ini saya ingin mengumumkan di Dewan ini bahawa kerajaan telah meluluskan pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500. Pembayaran gaji minima ini akan bermula pada 1 bulan Mei 2022 ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkannya pada sesi pergulungan naib Presiden UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2021 di Ibu Negara. Pengurusan KLCTFC dianggap berjaya menyelesaikan isu tunggakan gaji pemain dan pegawai secara profesional. Itu pandangan salah seorang pemainnya, Kenny Palraj, apabila kelab berkenaan menunaikan segala yang dijanji. Saya pernah lalui dalam pasukan sebelum saya. So apa yang saya boleh katakan, KLCT handlekan dengan cara yang baik. So diorang pada perawalan pun diorang sudah selesaikan semua masalah dan selalu berinteraksi dengan pemain. So kita tahu apa yang tengah berlaku dalam pasukan, apa yang masalah diorang hadapi dan semuanya. So bagus bagi management buat kerja diorang. So bila alasan dan bukan nak cakap alasan, bila benda yang diorang menyatakan tu boleh dipercayai dan boleh dibagi kebenaran, so kami buat apa yang sepatutnya kami buat dalam padang. Semalam, Ketua Pegawai Eksekutif KLCTFC Stanley Bernard mengesahkan segala tunggakan gaji pemain dan pegawai telah diselesaikan. Transaksi tanpa tunai kini semakin menjadi pilihan dalam aktiviti urus niaga harian. Ia diguna pakai secara berperingkat di Kompleks Pekan Rabu Alustar. Dan ketika ini lebih 10% daripada kira-kira 300 peniaganya menggunakan kaedah tersebut. Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Kompleks Pekan Rabu yang tersegar indah yang terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar ini merupakan lambang kemegahan kepada peniaga-peniaga Melayu di negeri ini. Kebanyakan peniaga di kompleks ini sekarang merupakan generasi ketiga dan keempat daripada peniaga asal Pekan Rabu yang mula dibuka di Tanjung Cali Alustar pada tahun 1930. Menurut pengurus koperasi Pekan Rabu Alustar Berhad, Izhar Ibrahim, promosi akan dipergiat dan peniaga digalakkan beralih sepenuhnya kepada sistem tersebut. Selain meningkatkan jualan, rekod jual beli juga lebih teratur dan kesilapan diminimumkan. Peniaga-peniaga kita kebanyakan kan orang lama, kita dari turun-temurun ni semua tu. Jadi itulah kekangan dia. Tapi insya-Allah lah kita akan sebab peniaga-peniaga ni pun sekarang ni pekerja-pekerja semua dah muda-muda kan. Jadi kita boleh educate pekerja-pekerja dia. Jadi saya rasa mungkin tahun ni kita akan agresif sikit lah. Nak jadikan Pekan Rabu ni
kompleks perniagaan yang tanpa gunakan wang tunai itu. Peniaga dan pelanggan turut menyambut baik penggunaan transaksi tanpa tunai. Kira baguslah tu bagi pada pengguna kan. Jadi kita pun tak ada masalah lah. Kita terima lah. Jadi kalau kita pengguna macam kita ada mai bawa pun kadang-kadang dia tak cukup kan. Jadi buat masalah ni pun kadang-kadang dia mai beli barang, dia minta transfer duit kan lah. Kita terima juga. Saya rasa perkara ni mudahlah memandangkan hari ini kita lebih ke arah cashless. Kita dah tak gunakan mata wang seperti sedia ada lah kan. Kalau ada pun kata penggunaan mata wang ni dah makin kurangkan lah. Kita banyak menggunakan QR Pay, kita banyak menggunakan PayWave dan sebagainya. Jadi itu lebih memudahkan orang ramai. Pada pendapat saya memang sangat-sangat baiklah, baik pada pelanggan lah. Baik juga pada peniaga sebenarnya. Ia akan memudahkan urusan. Sebab apa? Pendek, masa tu pendek. Kita tak perlu nak keluarkan duit. Jadi lebih selamat satu kan, lebih efisien dan lebih tak perlu nak bersusah payah lah nak pergi ke bank beratur semata-mata nak ambil duit cucuk duit Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Maknul optimis pasar awam ikonik itu akan menggunakan sepenuhnya transaksi tanpa tunai mulai tahun depan. Malah bercadang menjadikan penggunaan aplikasi tersebut sebagai syarat untuk peniaga memperbaharui lesen perniagaan. Saya harap kita dapat adakan satu dasar mulai tahun depan untuk renew kita punya lesen perniagaan ni. Antaranya lah saya kena bincang dengan Embas. Kita menguasakan penyediaan telefon ataupun support pembayaran tanpa tunai di gerai-gerai yang nak renew license. Contoh tindakan-tindakan yang boleh kita laksanakan lah untuk menggalakkan penyediaan telefon itu. Pekan Rabu berkenaan menjadi perintis aplikasi tersebut sebelum diperluaskan ke seluruh negeri. Fakhrul Razi Ismail, Berita RTM. Usaha konservasi Geopark Langkawi diterjemah menerusi kayuhan 150 peserta merentasi beberapa buah desa di sekitar pulau tersebut. Kayuhan sejauh 25 km itu mempromosikan Langkawi sebagai pusat eco pelancongan dunia seiring langkah kerajaan membuka semula pintu sempadan awal bulan depan. Eska Pelancongan Seni dan Budaya Kedah Muhammad Firdaus Ahmad berkata pengiktirafan Langkawi UNESCO Global Geopark di rantau Asia Tenggara perlu dimanfaatkan sebaiknya. Mana-mana orang yang datang melancong ke Pulau Langkawi, di mana sambil melancong dia boleh menyumbang kepada environment dan juga menyumbang kepada orang kata penanaman pokok dan juga menghijaukan Pulau Langkawi selain daripada bercuti lah. Jadi kita lebih push kepada sport tourism dan juga environment yang kita akan anjurkan. Baik saudara, berita wilayah edisi 19 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Zamria, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.